Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Terima kasih sebab sudi masuk kelas saya pagi ini setelah melalui 2 kelas yang berikutnya. Okey, mungkin sekejap, mungkin lama sedikit. Okey, tapi insyaAllah dalam 30 minit tu insyaAllah selesailah kot. Okey, minggu lepas yang mana masuk dan yang mana dah tengok video yang lepas, kita dah belajar berkenaan dengan pengenalan kepada pencukaian dan jenis-jenis cukai. Okey, serta dengan kesan akibat awak tak bayar cukai. Okey. So hari ni kita kita pergi kepada, kita ada 5 jenis cukai. So kita akan belajar berkenaan dengan cukai pendapatan dahulu. Okey, kita ada 5 jenis cukai: cukai pendapatan, cukai jalan, cukai pintu, cukai tanah, cukai jualan dan perkhidmatan. Okey, kalau ikutkan dalam realitinya, cukai-cukai ni sebenarnya kita just bayar sahaja. Cuma cukai pendapatan lah ada sedikit, bukan sedikit, banyak benda yang perlu kita ambil kira. Kalau macam cukai jalan, awak nak bayar cukai jalan bergantung kepada sisi kenderaan itu. Okey, makin besar sisi yang awak guna pakai, semakin mahal road tax awak tu. Cukai pintu yang dikutip oleh, kalau kita sekarang duduk di daerah Shah Alam, akan dikutip oleh MBSA lah. Okey, cukai tanah ni akan dikutip oleh Pejabat Tanah dan Galian. Cukai jualan dan perkhidmatan ini dikutip oleh Jabatan Kastam. Okey, so cukai pendapatan ni yang kita belajar minggu lepas yang akan dikutip oleh lembaga hasil dalam negeri. Kalau ikutkan, kita just masukkan kira-kira kita tu dalam satu sistem yang disediakan oleh lembaga hasil dalam negeri. Okay, yang penting apa yang kita nak masukkan tu kita tahu. Okey, kita tahu apa yang kena potong, apa yang tak. Okey, supaya nanti bila kita bayar cukai nanti tu betul. Okey, tiada keraguan di situ. Okey, hari ni kita belajar bagaimana nak mengira cukai pendapatan. Okey, tapi kita kena tengok dahulu apa yang dimasukkan ke dalam cukai pendapatan. Cara kira tu saya rasa kita tak akan belajar hari ini. Kita akan belajar minggu depan. Okey, so hari ini kita pergi dahulu kepada cukai pendapatan. Okey, cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh seseorang individu dapat dikira melalui proses pengiraan seperti carta alil berikut. Okey, dia ada beberapa benda yang kena kira sebelum kita buat bayaran cukai pendapatan. Okey, ingat cukai pendapatan apa benda? Sebarang pendapatan yang kita terima. Okey, dari segi kalau awak bekerja dapat gaji. Kalau awak buat bisnes, awak dapat keuntungan, awak kena bayar cukai juga. Okey, awak terima bonus pun kena bayar cukai. Awak melabur kepada satu-satu benda, awak dapat dividen. Okey, awak kena bayar cukai. Macam tu, itu adalah jenis-jenis yang kena bayar lah. Okey, sekarang kita nak belajar bagaimana nak kira. Okey, so pertama sekali adalah kita kena hitung pendapatan bercukai. Apa pula yang dikatakan sebagai pendapatan bercukai? Nanti kita tengok. Okey, kemudian kita akan tolak cukai pendapatan. Ada jadual yang perlu kita rujuk. Okey, ini jadual ni dia bagi. So kita tak perlu ingatlah jadual, cuma kena tahu cara baca jadual. Okey, kemudian akhir sekali kita nak kena tolak rebate cukai. Apa yang dikatakan sebagai rebate cukai? Nanti kita akan tengok juga. Last sekali barulah kita akan buat bayaran cukai pendapatan berdasarkan kiraan-kiraan tu tadi. Okey. So yang dikatakan pendapatan bercukai itu adalah cukai pendapatan individu yang perlu dibayar dikira berdasarkan pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai boleh diperoleh dengan menggunakan persamaan seperti berikut. Ada pula formula nak cari pendapatan bercukai. Tadi dah ada formula untuk macam mana nak kira nak bayar cukai pendapatan. Okey, kita akan hitung dahulu pendapatan bercukai, kemudian kita akan tolak cukai pendapatan berdasarkan jadual, kemudian kita akan tolak rebate sekiranya ada. Okey.
Jadi kita kena tengok dahulu apa yang dikatakan pendapatan bercukai. Formula yang diguna pakai adalah yang itu. Okey, pendapatan bercukai ni adalah awak kena dapatkan dahulu jumlah pendapatan tahunan. Apa yang dikatakan jumlah pendapatan tahunan yang saya katakan tadilah, segala jenis pendapatan yang awak dapat bagi tahun yang dinilai. Okey, bagi tahun yang dinilai. Bagaimana nak kira? Sekiranya awak mula bekerja pada bulan April, okey, awak tidak dikira untuk dikenakan cukai pendapatan bagi tahun berkenaan. Kenapa? Sebabnya cukai pendapatan akan dikira daripada Januari sehingga Disember sahaja. Dia tak ada tengah-tengah. Dia tak ada April hingga Mac tahun berikutnya, tak. Dia dikira tahun semasa mesti cukup 12 bulan bekerja. So kalau awak bekerja tu Februari, so tahun tu belum mula dikira cukai pendapatan lah. Okey, dia kena tunggu tahun depan, Januari sehingga Disember, awak akan kira jumlah pendapatan yang awak terima. Okey, jumlah pendapatan yang awak terima. Contohlah, sebulan awak dapat gaji 2,000 bersih. Bila tolak tu, tolak ni allowance, bukan tolak hutang ya. Hutang tak dikira. Okey, hutang tak dikira. Walaupun hutang awak jadi negatif bagai semua tak dikira. Okey, ni gaji awak terima. Contoh gaji awak adalah 2,000. Lepas tu ada allowance. Allowance tak dikira dalam pendapatan bercukai. Okey, dia gaji sahaja. Gaji, dividen, royalti, macam tu. Okey, jadi jumlah pendapatan tahunan ni, contoh gaji awak sebulan adalah 2,000. So setahun 12 bulan adalah berjumlah 24,000. Okey, 24,000. Okey, kemudian akan ditolak dengan pengecualian cukai. Ditolak dengan pelepasan cukai. Ada dua benda yang berbeza di situ. Pengecualian cukai, pelepasan cukai. Okey, kita tengok satu-satu kejap lagi. Okey, kita tengok dahulu jumlah pendapatan tahunan. Okey, jumlah pendapatan tahunan ini adalah termasuk segala bentuk upah, gaji, bonus, dividen, faedah, sewa. Apa pula sewa ni? Bukan awak menyewa ya. Awak beli rumah, awak sewakan kepada orang. Awak dapat hasil kan? Itu pun dikira sebagai pendapatan. Royalti, premium dan sebagainya. Macam tu. Okay, namun tidak semua pendapatan yang diterima daripada majikan perlu dikenakan cukai. Contohnya allowance, subsidi majikan, manfaat perubatan. Itu semua tak dimasukkan ke dalam jumlah pendapatan tahunan. Okey, so jumlah pendapatan tahunan ni adalah segala bentuk upah. Awak buat kerja, awak dapat upah. Awak buat kerja, awak dapat gaji. Bonus, hujung tahun kadang-kadang tu diumumkan bonus 3 bulan gaji, contoh. Okey, itu pun dikira dimasukkan ke dalam pendapatan tahunan. Dividen, awak melabur awak dapat dividen. Okey, pun akan dikira sebagai pendapatan. Faedah, sewa, royalti dan juga premium. Okey, itu pendapatan tahunan. Okey, pengecualian cukai. Macam mana pula pengecualian cukai ni? Okey, pengecualian cukai merujuk kepada semua perbelanjaan peribadi dalam bentuk hadiah, derma, sumbangan kepada kerajaan atau pelbagai organisasi. Contohnya Perpustakaan Negeri dan Badan Rawatan Kesihatan. Perbelanjaan tersebut boleh dikenakan cukai tetapi tertakluk kepada had tertentu. Okey, dengan mudah. Okey, contoh mudah adalah kan biasanya kita tengok rancangan TV banyak penajaan di situ. Banyak penajaan di situ yang dibuat oleh syarikat-syarikat. Penajaan ini boleh memberi mereka pengecualian cukai. Contoh penajaan sebanyak 100,000 dapat pengecualian sekian banyak. Dia ada had dia lah. Okey, contohnya awak menaja satu rancangan tu 1 juta tapi
had yang ditentukan adalah sehingga 90,000 900,000 sahaja. So 100,000 tu tak dikira macam tu. Okey, itu banyak company besar, syarikat-syarikat besar tu menaja satu-satu program. Kerana apa? Untuk mendapat pengecualian cukai yang kerajaan tetapkan. Okey, apa tujuan pengecualian cukai ini diberi kepada organisasi ataupun orang perseorangan ni? Bertujuan untuk meningkatkan perkembangan kebudayaan. Macam dalam TV tu kan, kebudayaan, kesenian dan juga memupuk masyarakat penyayang. Macam contoh ramai juga yang menderma kepada rumah-rumah anak yatim, kepada rumah orang tua. Itu semua boleh mendapat pengecualian cukai. Okey, dengan lain perkataan, awak buat derma atau sumbangan, awak boleh terima pengecualian cukai. Okey, itu pengecualian cukai. Pengecualian cukai hanya kepada sumbangan atau derma sahaja. Itu pengecualian cukai. Okay, kita tengok yang berikutnya, pelepasan cukai. Okey, pelepasan cukai merujuk kepada perkara atau perbelanjaan bagi kepentingan persendirian atau ahli-ahli keluarga yang tidak dikenakan cukai pendapatan. Antaranya caruman kumpulan wang simpanan pekerja, rawatan perubatan dan yuran pengajian. Jenis pelepasan cukai bergantung kepada dasar yang ditetapkan oleh kerajaan dan boleh berubah setiap tahun. Okey, pelepasan cukai ini biasanya kita akan dengar semasa pembentangan belanjawan negara. Biasanya pada bulan September. Kalau macam tahun ni September bulan depan lah. Okey, kebiasaannya dalam pembentangan belanjawan negara ni akan dimaklumkan apa cukai-cukai yang boleh diberi pelepasan. Banyak. Okey, banyak. Berbeza dengan pengecualian cukai yang hanya tertumpu kepada derma ataupun sumbangan. Contoh pelepasan cukai ada banyak. Saya bagi contoh yang tahun 2020. Okey, ada banyak ni, kita tengok satu-satu. Ni antara pelepasan cukai yang diberikan oleh kerajaan. Okey, pelepasan pertama. Okey, yang boleh dituntut dalam pengiraan cukai. Ini bagi tahun taksiran 2020, tahun lepas lah. Okey, jadi bila selesai je tahun 2020, tahun ini kita akan buat taksiran sendiri. Pembayar cukai ini akan buat taksiran sendiri. Okey, yang mana 9,000 akan diberi pelepasan. Untuk macam mana? Automatik ni kepada setiap individu dan saudara kandungan terhad sehingga 9,000 sahaja. Okey, so automatik contoh awak bekerja dapat gaji 2,000. Sebulan setahun 24,000. Okey, tahun itu awak tak buat derma atau sumbangan apa-apa. Ingat, setiap sumbangan atau derma yang awak beri kepada organisasi, kepada orang, mesti ada resit. Mesti ada resit. Itu sebab kalau awak perasan mana-mana tu sebarang derma sumbangan yang dibuat akan diberi resit untuk tujuan pengecualian cukai. Itu tujuannya. Resit tu kena simpan. Lama mana nak kena simpan setiap resit yang kita ada tu? 7 tahun minimum. 7 tahun. Okey. So kalau tahun 2020 kita nak buat taksiran, so kita kena simpan resit tu sehingga tahun 2027. 2028 kita boleh hapuskan resit bagi tahun 2020. Resit 2020 kemudian macam itulah, begitu seterusnya. Okey, jadi pendapatan tahunan awak adalah 24,000. Okey, jadi pelepasan untuk individu adalah 9,000. Jadi 24,000 tolak 9,000. Tinggal lagi 15,000. 15,000 ni tengok ada lagi tak yang boleh ditolak. Kita tolak sehingga kita bayar tu yang betul. Yang betul. Okey, sekejap. Ada yang masuk ke?
Okey, kita ada 16 orang. Alhamdulillah. Okey, boleh ya? Ini pelepasan pertama. Sekiranya kita memenuhi syarat-syarat tu, kita dapatlah pelepasan. Macam ni semua individu dapat 9,000. Okey, individu yang bekerja lah dan mendaftar diri sebagai pembayar cukai. Macam tu. Kalau sekadar kata bekerja, tak daftar sebagai pembayar cukai, tak adalah pelepasan ni sebab awak tak bayar cukai. Okey, ini kepada pembayar cukai yang berdaftar. Macam tu. Sebab kadang-kadang gaji yang kita terima tu kadang-kadang membolehkan kita tidak perlu bayar cukai. Sebab apa? Kita tergolong dalam golongan orang yang tidak perlu bayar. Macam kalau kita orang Islam, kita ada zakat. Zakat pula pelbagai lah, zakat perniagaan, zakat pendapatan macam tu. Okey. Sekiranya kita tidak mampu, kita tergolong dalam golongan 7. Mesti awak masih ingat golongan 7. Okey, kita tidak perlu bayar zakat pendapatan. Macam tu. Samalah untuk yang cukai pendapatan ni. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, pelepasan yang kedua adalah RM3,000. Okey, macam mana ni RM3,000 ni? Bagi individu yang masih mempunyai ibu dan bapa, anda boleh memohon pelepasan cukai bagi kategori sekiranya memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Dalam kategori ini, takrifan ibu bapa yang dimaksudkan adalah ibu bapa kandung dan ibu bapa angkat perlu pengesahan daripada pihak berkuasa sekiranya pemohon merupakan anak angkat. Walau bagaimanapun, ibu bapa tiri adalah tidak tergolong dalam kategori ini. Okey, terdapat dua bahagian dalam kategori ini untuk membolehkan awak dapat pelepasan 3,000 ni. Okey, iaitu penjagaan ibu bapa yang memerlukan perbelanjaan rawatan perubatan atau rawatan khas dan penjagaan ibu bapa. Bagi bahagian satu, jumlah pelepasan yang layak dituntut bagi penjagaan ibu bapa yang memerlukan rawatan perubatan atau rawatan khas ini adalah sehingga RM5,000. Walau bagaimanapun, keadaan kesihatan ibu bapa terbabit perlu mendapat pengesahan daripada pengamal perubatan. So, awak kena simpan pengesahan surat-surat apa semua ni selama 7 tahun ni. Dan bahagian kedua pula, jumlah pelepasan yang layak dituntut bagi penjagaan ibu dan bapa adalah 1,500 bagi ibu dan 1,500 bagi bapa. Okay, apa maksudnya? Okay. Macam ni. Bila awak dah bekerja, okey, mesti awak ada ada di kalangan awak nanti akan menyumbang sedikit kepada ibu atau bapa. Okey, jadi kalau katakan ada 5 orang anak, 5 orang anak ni kena pilihlah siapa yang akan menuntut untuk ibu, siapa yang akan menuntut untuk bapa. Okey. So dia bukan semua orang boleh. 5 orang ni, 5 orang anak ni, dia kena buat undian lah. Nak memohon pelepasan 1,500 untuk ibu, 1,500 untuk bapa ni. Kalau katakan dia anak tunggal dan dia selalu memberi wang kepada mak ayah dia, okey, so dia bolehlah dapat pelepasan sehingga RM3,000. Okay, sehingga RM3,000. Contohlah, awak bagi mak ayah awak setahun. Awak bagi bulan-bulan lah, saya kira setahun. Awak bagi kira-kira RM5,000 awak bagi kepada mak ayah awak. Okey, dan awak nak tuntut. Tuntutan awak hanya boleh dibuat sehingga RM3,000 sahaja. RM1,500 untuk bagi pihak ibu, RM1,500 bagi pihak bapa. Walaupun awak bagi RM5,000 pada ibu dan bapa awak selama setahun itu. Okey, so awak boleh tuntut dengan lembaga hasil dalam negeri. Tuntut tu bukan awak minta duit dengan lembaga hasil dalam negeri. Awak boleh tolak daripada cukai pendapatan nanti. Macam tu. So RM3,000 sahaja. Okey, itu pelepasan kedua. Pelepasan ketiga, peralatan sokongan asas iaitu untuk OKU. Okey, so siapa yang ada anak-anak ni lebih kepada ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang OKU. Okey, jadi
individu juga boleh menuntut pelepasan cukai bagi pembelian peralatan sokongan asas bagi orang kurang upaya. OKU tersebut mestilah berdaftar, bukan awak nampak dia OKU tak daftar awak nak claim, tak boleh. Mesti berdaftar dekat OKU tu. Okay, pembelian peralatan sokongan asas ini terhad sama ada untuk kegunaan diri sendiri, pasangan, anak dan ibu atau bapa sahaja. So kalau pasangan awak OKU atau ada anak OKU atau ibu atau bapa yang OKU, so awak layak untuk mendapat pelepasan sehingga 6,000. Bukan boleh dapat hingga 6,000, awak beli wheelchair. Okey, awak beli wheelchair tu contohnya harga 6,500. So awak boleh claim 6,000 sahaja maksimum dia, bukan 6,500. Macam tu. Okey, itu bagi tahun semasa, tahun 2020 yang saya cerita ni. So untuk tahun 2021 ni kita kena dengarlah belanjawan yang akan dibentangkan nanti apa pelepasan-pelepasannya. Okey, bagi awak yang belum bekerja sekarang ni, ini kira macam info awal bagaimana nak kira cukai pendapatan dan apa pelepasan-pelepasan yang dapat. Macam tu. Okey, yang seterusnya individu OKU. Individu OKU. Tadi peralatan untuk OKU, sekarang ini individu OKU. Bagi individu yang telah berdaftar dan telah disahkan oleh JKM sebagai orang kurang upaya, mereka layak menuntut pelepasan cukai tambahan sebanyak 6,000. Okey, contoh OKU ni bekerja, dapat gaji 2,000 sebulan, setahun 24,000. Okey, so pelepasan pertama yang dia dapat adalah 9,000 tu tadi. 9,000. Setiap orang layak dapat 9,000. Tolak 9,000. Kemudian sebabkan dia status OKU, ada kad OKU, dia dapat lagi pelepasan sebanyak 6,000. Bagi orang biasa tak dapat lah. Orang OKU sahaja yang akan dapat tambahan 6,000. Semua orang layak dapat 9,000, tetapi tambahan untuk OKU sebanyak 6,000. Kemudian dia beli pula peralatan untuk OKU untuk diri sendiri, contoh kursi roda, wheelchair tu sebanyak 6,000. So dapat lagi pelepasan. Macam tu. Tu kerajaan bagi lagi pelepasan-pelepasan. Okey, so yang berikutnya yuran pengajian. Yuran pengajian. Bagi individu yang sedang mengikuti peringkat pengajian peringkat tinggi, ini macam contoh awak sama belajar. Awak bekerja dan awak belajar pada masa yang sama. Jadi awak dapat pelepasan sehingga RM7,000 ke atas yuran pengajian tahunan. Contoh, dalam satu tahun ada 2 semester. Awak buat bayaran semester 1 RM4,500, semester 2 RM3,000. Jadi jumlah 2 tu RM7,500. Jadi awak boleh minta pelepasan sehingga RM7,000. Bukan maksudnya awak bayar RM7,500, awak dapat claim sehingga RM7,500. Tak, awak hanya boleh claim sehingga RM7,000. Awak boleh tolak lagi. Macam tu. Okey. Pelepasan berikutnya adalah RM6,000 kepada perbelanjaan perubatan bagi penyakit yang sukar diubati. Dalam kategori ini, individu boleh menuntut pelepasan cukai bagi perbelanjaan rawatan perubatan penyakit sukar diubati atau serius sama ada penyakit tersebut dihidapi oleh diri sendiri, pasangan atau anak. Okey, so dapat lagi pelepasan sehingga RM6,000. Tapi dengan syarat kena simpanlah semua resip rawatan perubatan dan juga surat pengakuan yang dikeluarkan oleh pengamal perubatan yang berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia bagi tujuan rekod dan dokumentasi. Seperti mana saya sebutkan tadi itu paling kurang 7 tahun. Okey, kemudian RM500 diberi pelepasan sekiranya membuat pemeriksaan perubatan penuh. Medical check-up lah ni. Okey, so bagi individu yang melakukan pemeriksaan perubatan penuh sama ada untuk diri sendiri, pasangan atau anak-anak layak mendapat pelepasan cukai sehingga RM500. Walau bagaimanapun, jumlah keseluruhan pelepasan cukai bagi kategori ini dan kategori bernombor 6 mestilah tidak melebihi RM6,000. Maksudnya pada tahun berkenaan tu dua-dua dia buat.
medical check up dia buat. Kalau yang nombor 6, yang inilah perbelanjaan perubatan dan penyakit. Ini yang dia kata tadi pasal nombor 6 tu tadi tu. Okey, jadi perbelanjaan perubatan bagi penyakit yang sukar diubati ini dengan buat pemeriksaan penuh ni, dua-dua ni maksimum 6,000. Okey, tapi awak tak ada penyakit. Awak tak ada penyakit. Tapi awak hanya buat pemeriksaan perubatan penuh sahaja. So awak layaklah untuk claim maksimum RM500. Sama ada untuk diri sendiri atau untuk pasangan awak atau untuk anak-anak. Okey. Okey, kategori bernombor 6 tu yang sebelum tu tadilah pemeriksaan yang mendapat penyakit tu tadi tu. Okey. RM2,500 boleh diberi pelepasan. Ini perbelanjaan gaya hidup. Apa yang dikatakan perbelanjaan gaya hidup? Okey, pembelian untuk buku, jurnal, majalah, surat khabar bercetak dan lain-lain penerbitan seumpamanya selain bahan larangan, bahan bacaan terlarang atau lucah. Okey, awak beli komputer, telefon pintar ataupun tablet. Awak beli peralatan sukan untuk aktiviti sukan mengikut Akta Pembangunan Sukan 1997 namun tidak terpakai bagi jenis basikal bermotor. Okey, awak beli apa? Bola. Okey, awak beli raket badminton. Macam tu contoh. Beli kasut bola. Peralatan sukan kan? Okey. Ataupun awak ada join gimnasium, keahlian. Boleh. Ataupun bagi ibu bapa yang mempunyai, yang buat bayaran langganan jalur lebar atau internet atas nama sendiri, ikut nama yang didaftarkan, internet Unify tu kan, Unify tu, ataupun telefon punya bil tu kan, atas nama siapa. So boleh buat pelepasan sehingga RM2,500. Macam tu. Okey, ini bagi ibu-ibu yang menyusu lah. Okey, bagi ibu-ibu yang menyusu ada pelepasan RM1,000. Tapi untuk anak-anak yang berumur 2 tahun dan ke bawah sahaja. Okey, dan pelepasan ini hanya dibenarkan sekali bagi setiap 2 tahun taksiran. Maksudnya dengan perkataan 2 tahun sekali beranak dan menyusukan anak atau membeli peralatan menyusuan boleh claim. Macam tu. Okey. Okey, ni tahun ni awak ambil SPM, tahun depan awak nak ke universiti. Jadi ibu bapa awak layak mendapat pelepasan RM1,000 yuran perantaran anak. Okey, individu yang mempunyai anak berumur 6 tahun. Oh sorry, ini pergi taska ni, minta maaf, bukan pergi universiti lagi. Okey. Individu yang mempunyai anak berumur 6 tahun dan ke bawah layak mendapat pengecualian cukai bagi yuran penghantaran anak mereka ke taska dan taman asuhan kanak-kanak. Okey. Seperti adik-adik awak itulah yang dihantar ke taska yang umur 6 tahun ke bawah tu kan. So mak ayah awak layak untuk terima pelepasan RM1,000. Okey. Walaupun bilangan anak melebihi daripada seorang. Okey. Jadi bukannya RM1,000 untuk satu orang. Kalau 5 orang yang dihantar, 5 orang anak yang berumur 6 tahun ke bawah dihantar ke taska atau taman asuhan kanak-kanak itu, mereka layak untuk mendapat pelepasan sehingga RM1,000. Kan biasanya pendaftaran masuk taska semua ada cas-cas tertentu kan. So kita boleh claim yang ini. Okey. Okey, ni jika mak ayah awak ada membuat simpanan dalam skim SSPN. So boleh dapat pelepasan sehingga RM8,000. Okey, pelepasan cukai ini adalah melibatkan tabungan bersih pada tahun 2019 iaitu jumlah simpanan yang ditolak dengan jumlah pengeluaran. So maksudnya kalau dalam resit tu duit yang tertera dalam simpanan lagi. Itu kita namanya tabungan bersih. Okey, duit terakhir. Okey. Okey. RM4,000 bayaran kepada pasangan atau bayaran alimoni terhadap bekas isteri. Kalau awak faham ni okeylah. Saya nak cerita pun saya tak berapa faham mana sangat ini ni. Okey, kita pergi next lah.
Okey, RM3,500 boleh diberi pelepasan sekiranya ada suami pasangan lah ni yang OKU. Okey, bagi pasangan yang OKU yang menuntut tu boleh mendapat pelepasan sebanyak RM3,500 dengan syarat suami atau isteri OKU tu diiktiraf dan berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Okey, pelepasan berikutnya adalah RM2,000 bagi anak yang berumur 18 tahun ke bawah yang belum berkahwin. Okey, macam contoh saya. Saya ada anak 4 orang. Okey, saya ada anak 4 orang dan anak-anak saya tu masih lagi berumur di bawah umur 18 tahun. So setiap tahun saya boleh mohon pelepasan cukai sebanyak RM2,000 seorang. So kalau katakan saya buat tuntutan, isteri saya buat tuntutan, jadi mungkin saya guna 2 orang anak, dapat pelepasan RM4,000, isteri saya pun guna 2 orang anak, dapat pelepasan RM4,000. Atau saya seorang sahaja nak guna ke-4 orang anak itu, saya dapatlah pelepasan RM8,000 macam tu. Okey. Okey, so RM2,000 ni anak 18 tahun belajar sepenuh masa. Okey, ini bagi macam awak lah. Macam awak. Tahun ni belum lagi kan, tahun depan akan pergi ke peringkat yang berikutnya iaitu peringkat pengajian matrikulasi, A-level, CJ kemahiran, persediaan atau pra-ijazah. Jadi bagi anak-anak yang sedang mengikuti pendidikan sepenuh masa ni, mak ayah tu boleh layak tuntut RM2,000. Okey, mendapat pelepasan cukai sebanyak RM2,000 bagi seorang anak. Kalau katakan ada kembar 3, sudah RM6,000 pelepasan yang diberi. Okey, dengan syarat dia buat inilah. Peringkat matrikulasi, A-level, CJ kemahiran, persediaan atau pra-ijazah. Dia bukan pergi ijazah, pra-ijazah. Okey, persediaan lah. Okey, tu ada lagi pelepasan RM8,000 kepada anak 18 tahun ke atas yang belum berkahwin. Tentang apa pula ni? Kita tengok. Berbeza dengan kategori bernombor 15. Tadi tu 15. Ini pelepasan yang ke-16. Ibu bapa yang mempunyai anak berumur 18 tahun ke atas yang belum berkahwin dan memenuhi syarat-syarat berikut layak menerima pengecualian cukai, mengikuti pengajian tinggi sepenuh masa seperti diploma dan ke atas di universiti, mengikuti kursus sepenuh masa di luar negara, mengikuti kursus dan institut pengajian tinggi yang diiktiraf. Ibu dan bapa, ibu atau bapa, maksudnya salah seorang lah ni, akan claim pelepasan cukai sebanyak RM8,000. Tadi RM2,000. Okey, ini untuk persediaan peringkat matrikulasi A-level RM2,000 sahaja. Tapi sekiranya anak tersebut dapat tawaran mengikuti, bukan dapat sekadar dapat tawaran, dia terima dan dia mengikuti. Okey, diploma, ijazah ke atas lah. So mak atau ayah akan dapat pelepasan cukai sebanyak RM8,000 seorang. So tengoklah awak macam mana tahun depan. Okey, kalau awak pergi matrikulasi, mak atau ayah awak dapat boleh mohon pelepasan RM2,000. Tetapi untuk kelas awak ni tak adalah matrikulasi kan. Jadi apa yang mungkin ada, awak mungkin pergi A-level, mungkin ada yang buat CJ kemahiran, persediaan atau apa-apa yang berkaitan. Okey, so dapat pelepasan RM2,000. Kalau masuk buat diploma dan ke atas, dapat pelepasan RM8,000. Banyak pelepasan-pelepasan ni. Okey, so RM8,000 anak kurang upaya. Okey, kalau tadi dapat pelepasan untuk pasangan yang OKU, ini untuk anak kurang upaya. Bagi ibu atau bapa yang mempunyai anak OKU yang masih belum berkahwin, maka ibu atau bapa terbabit layak menerima pelepasan cukai sebanyak RM6,000 sebab kita masih lagi kena jaga. Okey.
Selain itu, pelepasan cukai tambahan sebanyak RM8,000 seorang turut diberikan kepada ibu atau bapa yang mempunyai anak OKU yang berumur 18 tahun ke atas, belum berkahwin dan mempunyai syarat-syarat berikut. Dia sambung belajar. So, kerajaan bagi lagi dia pelepasan cukai sebanyak RM8,000. Okey, kalau dia sambung belajar. Kalau yang ke atas tadi itu, dia ada anak OKU umur 18 tahun ke atas dan belum berkahwin. So, layak terima pelepasan cukai RM6,000. Sekarang ni, dia anak OKU tu pula sambung belajar. Dapat lagi tambahan RM8,000. Macam tu. Okey. Silap-silap bulan awak tak perlu pun bayar cukai pendapatan. Bila tolak. Okey, Alhamdulillah. Okey, RM7,000 pula diberi apabila ada insurans atau takaful nyawa dan KWC tidak termasuk melalui potongan gaji. Apa dia tu? Individu yang membayar insurans atau takaful nyawa dan KWC tidak termasuk melalui potongan gaji layak menerima pelepasan cukai sehingga RM7,000. Okey, so bila awak dah bekerja nanti akan datanglah ejen-ejen insurans untuk promote insurans masing-masing. Awak pun dah belajar di topik yang ketiga berkenaan insurans. So dalam cukai pun boleh dapat pelepasan ini bila awak melanggan insurans. Okey. Okey, ni RM3,000 skim persaraan. Ini untuk sehingga RM3,000. Okey. RM250 caruman kepada pekeso. So bagi mana-mana yang buat caruman kepada pekeso, dia layak terima pelepasan cukai sehingga RM250. Sebanyak, bukan sehingga, sebanyak RM250. Oh, ni salah dia punya ni. Pentaksiran dia ni. Okey, minta maaf. Okey. Itu yang dikatakan sebagai pendapatan bercukai. Okay, jadi jumlah pendapatan tahunan tu akan tolak dengan pengecualian cukai. Pengecualian cukai ini lebih kepada derma ataupun sumbangan. Kemudian tolak pelepasan cukai. Pelepasan cukai ini tengoklah mana yang bersesuaian dengan kita boleh tolak. Itu namanya adalah pendapatan bercukai. Okey. Selepas pendapatan bercukai diperoleh, cukai pendapatan boleh ditentukan dengan merujuk jadual kadar cukai. Kadar cukai ditentukan oleh kerajaan dan boleh berubah mengikut polisi kerajaan pada belanjawan tahunan. So, jadual ni akan berubah-ubah. Tapi jangan risau, awak akan diberi jadual ni semasa peperiksaan. So, boleh rujuk jadual ni untuk dapatkan berapa kita kena bayar cukai. Okay, yang penting kena dapatkan dahulu pendapatan bercukai. Bila dah dapat pendapatan bercukai, kita akan rujuk jadual. Okey, ini contoh jadual bagi tahun taksiran 2020. Okey, ni jadualnya. Okey, rebate cukai. Tadi ada cerita berkenaan rebate cukai. Rebate cukai ni ada dua jenis. Okey, rebate cukai diberikan untuk mengurangkan cukai yang perlu dibayar. Terdapat dua jenis rebate cukai. Okey, rebate cukai yang pertama sebanyak RM400 akan diberikan sekiranya pendapatan bercukai, bukan jumlah pendapatan tahunan ya. Pendapatan bercukai tidak melebihi RM35,000. Ini bergantung kepada perubahan semasa ke semasa lah. Tapi buat masa sekarang ni, awak dapat lagi rebate cukai. Rebate cukai ni maksudnya macam diskaun lah. Diskaun, tambah lagi diskaun. RM400 sekiranya pendapatan bercukai tidak melebihi RM35,000. Okey. Kemudian yang kedua pula, bila awak buat bayaran zakat atau fitrah. Beza tu zakat atau fitrah. Fitrah ni biasanya untuk bulan puasa lah, sebelum kita berhari raya. Zakat ni bergantung kepada pendapatan yang kita terima lah. Pendapatan ada, perniagaan ada, emas, ternakan, macam-macam kan zakat ni. Okay? Jadi kalau bagi orang Islam,
kita ada buat bayaran zakat dan kita boleh buat kita boleh kurangkan cukai kita lagi. Okey, jadi contoh kita orang Islam ahli mendapat pendapatan bercukai 34,000. Okey, bila kira ahli ni pendapatan bercukai dia bagi tahun berkenaan 34,000 dan dia buat bayaran zakat. So dia dapatlah rebate cukai kedua-dua ni. Dia boleh tolak 400, dia boleh tolak bayaran zakat yang telah dia buat tahun berkenaan. Macam tu. Jadi boleh mengurangkan lagi cukai-cukai kita tu. Okey. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Tak masuk langsung pun berkenaan pengiraan. Ini pengenalan kepada cukai pendapatan. Jadi minggu depan kita akan belajar bagaimana nak mengira. Kita akan beri situasi-situasi untuk mengira cukai pendapatan. Okey, so ada soalan tak? Tak ada. Tak ada ya? Okey, so tiada latihan untuk hari ini. Saya ambil dulu kehadiran. Yang penting kehadiran dulu bagi beberapa orang ni. Stop sharing dulu. Cikgu. Ya, saya. Kalau pembelajaran macam grocery semua tu kan? Macam mana? Saya punya bahan dapur, beli barang dapur semua tu kan? Okey. Itu kalau receipt tu boleh jadi pelepasan cukai? Yang itu tak dapat. Oh, tak dapat. Dia kalau beli buku, majalah, surat khabar yang ilmiah macam tu boleh. Macam contoh kan awal tahun, akhir tahun kita nak beli buku sekolah apa semua tu kan? Simpan resit tu. Macam tu kalau mak ayah yang kalau pernah tengok mak ayah simpan resit ni tu, itu tujuan untuk kira cukai pendapatan nanti lah tu. Cukai pendapatan ni biasanya akan mula kita buat sebagai pembayar cukai ni pada bulan 3. Mula bulan 3 akan kira, tengoklah resit-resit yang ada tu. Okey, ada lagi soalan nak tanya? Tak ada juga. Okey. So nanti ambil kehadiran lupa Majang. Nanti minggu depan kita akan belajar macam mana kita nak kira satu-satu tu. Okey, so Cikgu, itu sahaja. Ya, saya. Dalam cukai ada bunga tak? Ada bunga? Tak ada. Tak ada. Oh, tak ada Itu alung je ada. Oh. Itu kira kalau Islam tu riba lah tu. Tak ada riba. Number 7. Okey, ada soalan lagi? Tak ada? Okey, so kalau tak ada, kita jumpa semula minggu depan insyaAllah. Assalamualaikum dan terima kasih sebab sudi masuk kelas saya. Waalaikumsalam cikgu, terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama-sama.